Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, saya akan buat beberapa video untuk nak menerangkan kepada anda asas rangkaian komputer. Okey, kenapa saya nak buat macam ni? Sebab saya perasan ada ramai orang yang hantar soalan dekat saya tentang masalah internet, masalah wifi, masalah sambungan internet kat telefon, internet slow semua, macam-macam lah. Tapi saya perasan ada juga orang-orang yang dia tak tahu nak tanya soalan tu dengan cara yang lebih spesifik. Contohnya macam dia kata, internet dekat rumah saya slow lepas saya sambung dua handphone. Contohnya macam tu. Tapi dia tak ada soalan yang lebih spesifik yang untuk nak membolehkan saya nak membantu. Itu satu. Yang kedua, saya perasan bila saya jawab soalan-soalan orang, ada ramai yang tak berapa nak faham apabila saya terangkan dengan cara teknikal. Okey, jadi untuk nak mengatasi masalah tu semua, saya akan ajar anda asas rangkaian komputer supaya bila anda tengok semua video ni nanti, anda akan dapat lebih memahami pasal network tu sendiri dan anda akan tahu masalah apa yang anda hadapi dan insya-Allah anda boleh try cari penyelesaian masalah anda. Okey, so dalam video kali ini saya akan terangkan dekat anda satu benda yang paling basic dalam rangkaian, iaitu berkenaan dengan ping. Mari saya tolong tulis atas whiteboard ni. Ada whiteboard lagi senang anda nak tengok. Okey, so kalau anda tengok benda yang berkaitan dengan ping ni kan, contohlah kalau saya bagi, kalau anda buka balik video-video saya yang lain dan anda tengok bahagian komen, ramai orang bersembang tentang ping ni. Dan antara soalan yang paling popular adalah macam mana nak mempercepatkan ping. Okey, sebelum saya nak cerita dekat anda cara nak mempercepatkan semua tu, mari saya cerita dulu asas ping ni apa, saya bagi semua orang faham. Okey, kalau anda, katakanlah anda ni bukan orang dalam bidang rangkaian, so anda nak faham ping ni apa, mari saya tolong cerita satu benda yang paling basic. Kita semua pernah dengar perkataan ping pong, pernah kan? Saya tulis kat bawah ni, pong. Anda tahu kan ping pong tu apa kan? Benda yang kita pegang raket kecil tu, saya bagi bola, pukul, anda pukul balik kat saya. Permainan ping pong tu. So macam mana nak main? Saya pukul dekat anda pukul balik dekat saya sampailah ke sudah. Okey. So apa benda yang kita buat tu? Saya hantar kat anda satu benda dan anda hantar balik kat saya satu benda. Okey. Konsep yang sama jugalah yang digunakan dalam ping ni. So kalau saya nak terangkan bahasa mudah, ping ni bermaksud satu komputer cuba nak hantar satu benda kepada satu komputer yang lain, yang mana kemudian komputer tu akan hantar balik benda dekat dia. Tu cerita dia. So dalam video ni saya akan tunjuk dekat anda benda apa yang dihantar tu. Okey, mari saya tolong tunjuk dari segi konsep asas dulu. Okey, so benda pertama yang anda kena faham, bila kita bercakap pasal ping ni, siapa yang duk hantar, duk terima ping ni? Okey, kalau paling mudah macam contoh yang saya cakap tadi, saya kata ada dua komputer yang bercakap di antara satu sama lain. Okey, dalam contoh ni saya bagi contoh yang mudah lah. Anda anggap ni ada dua biji laptop. Laptop ni saya bagi nama laptop A, laptop ni laptop B. Senang. Dia bersambung pakai satu LAN kabel lah. Saya cocok direct point to point macam tu. Apa yang berlaku bila saya kata buat ping? Contohnya saya punya ayat, saya kata laptop A sila ping laptop B. So apa yang berlaku adalah laptop A ni akan hantar sesuatu kepada laptop B dalam network kabel tu, dan laptop B ni akan bagi balik sesuatu kepada laptop A. Tu cerita dia. Okey, so ini adalah benda yang mudah. Okey, kalau anda tengok dekat sini, proses ni dia pergi, dia balik. Okey, first kali saya akan terang kat anda satu benda. Apa benda kegunaan ping ni? Okey, ping ni dia ada macam-macam benda lah sebenarnya. Tapi benda yang paling basic yang kita nak buat adalah, first, kita nak tengok laptop B ni hidup ke tidak. Tu satu cerita. Kenapa saya kata hidup ke tidak? Kalau komputer A ni cuba nak ping komputer B ni, tapi kalau komputer B ni mati, maka dia tak akan respon. So biasanya bila kita tengok komputer tu mati, kita tahulah ada benda tak kena. Sama ada dia tutup mati ke apa ke, ada lah something. Tu yang pertama. Benda yang kedua pula, kita nak tahu bila komputer A ni hantar satu benda kat B dan B ni nak reply balik kat dia, kita nak tahu berapa lama masa yang diambil untuk communicate tu. Maksudnya nak hantar benda dan nak terima balik. Okey, mari saya padam ni, saya tunjuk satu benda lah. Ramai orang bercakap tentang masa ping ataupun dia kata nak bagi ping laju. Okey, saya lukis balik komputer 2 biji ni. Sambung dengan satu kabel kat sini. Okey, ni komputer A, ni komputer B. Mari kita bercakap tentang masa dia. Bila komputer A nak ping komputer B ni, dia akan hantar sesuatu kepada B. Lepas tu bila B dapat sesuatu tu, dia akan menjawab balik kepada A. Dia hantar balik dekat A something.
Katakanlah masa yang dia ambil daripada A pergi ke B ni adalah 1 saat. Okey? Dan B nak reply balik kepada A ni pun 1 saat. Jadi masa ping yang diambil oleh A ni bermaksud nak pergi dan nak balik. Jadi 1 saat campur 1 saat jadi 2 saat. So, apakah maksud 2 saat ni? Inilah yang dipanggil sebagai ping latency. Kalau dengan bahasa Melayu mudahnya, masa yang diambil untuk bercakap daripada A ke B dan B ke A balik. Dan benda ni lah yang ramai orang kisah. Especially orang yang duk main game. Sebab apa? Masa yang lagi rendah menunjukkan communication tu berlaku dengan cepat. Lagi tinggi masa ping ni menunjukkan lagi lama masa yang dia ambil untuk nak bercakap antara satu sama lain. Itulah cerita dia. Jadi kalau orang duk main game contohnya, bila nak connect dengan server, dia akan pentingkan masa ping tu ataupun latency ping tu. Tu salah satu cerita dia. Alright. So kita pergi kepada bahagian seterusnya. Sekarang anda tahu, okey, salah satu benda yang dibuat oleh ping ni adalah A hantar kat B, B hantar kat A balik. Apa yang dia duk sembang tu? Okey. Saya akan terangkan dekat anda ni supaya anda lebih faham macam mana proses ping ni berlaku. Alright, saya padam ni lagi sekali. Saya akan tunjuk dekat anda balik gambar diagram 2 biji komputer ni. Cuduk balik. Okey, ni laptop A, ni laptop B. Apabila satu device, okey, bila kita cakap pasal ping lah, ping ni boleh dibuat oleh macam-macam benda. Paling mudah saya tunjuk dekat anda laptop. Anda nak pakai laptop ke, anda nak gunakan tablet ke, anda nak gunakan handphone ke, anda nak gunakan apa saja benda yang bersambung dengan internet ataupun ada network, semua kebiasaannya boleh buat ping. Tu cerita dia. Dengan bahasa mudah dia, apa saja benda yang boleh dapat network, boleh buat ping biasanya. Okey? Alright. So, sekarang kita bercakap pasal apa benda yang dihantar tu kan? Biasanya lah, okay, saya cakap benda yang paling basic dulu. Bila kita bercakap tentang network communication, benda yang komputer kita duk hantar ataupun handphone kita duk hantar ni, mereka akan hantar satu benda yang nama dia paket. Okey, saya tulis paket. Ni dalam bahasa Melayu lah. Paket ni apa ataupun paket ni apa? Anda bayangkan macam ni. Bila A nak bersembang dengan B, dia akan hantar benda macam satu bungkusan. Tu cerita dia. Masa nak cari bungkusan, ada bungkusan. Ni ada satu kotak. Bagus, ada kotak depan ni. Anda anggapkan ni macam bungkusan lah basically. Ni A nak hantar dekat B. So, bungkusan ni, dia macam bungkusan biasa. Dia ada alamat, dia ada macam-macam atas ni. So, A akan beritahu alamat B semua-semua. So, bungkusan ni akan dihantar gedik-gedik. Dalam bungkusan ni, yang ada data yang A hantar tu. Tu cerita dia. Okey. So, proses A nak bercakap dengan B ni, bila ping ni, dia cerita dia macam ni. Ping ni, dia menggunakan satu benda yang dipanggil sebagai ICMP. Ni cerita dia, ICMP. ICMP ni benda apa? Anda nampak paket kotak tadi ni, kotak tadi. Okey, dia adalah salah satu jenis kotak. Tu cerita dia. Komputer kita bersembang dengan menghantar beberapa jenis kotak. Contohnya, dia ada hantar satu benda yang dipanggil TCP. Dia ada hantar benda menggunakan UDP. Dan dia ada hantar benda menggunakan ICMP. So, kalau anda bukan orang teknikal, anda bayangkan macam ni. Ada setengah dia pakai kotak color merah. Ada setengah dia pakai kotak color biru. Ada setengah dia pakai kotak color putih biru macam ni. Contoh dia. Okey, masa bila TCP UDP ni, saya akan terang dalam video lain. Dalam video ni, saya akan cakap tentang cara dia hantar kotak biru putih ni. Okey? Alright. So, saya terangkan sikit benda teknikal. Apakah dia ICMP ni? ICMP dia adalah short form untuk Internet Control Message Protocol. ICMP. Okey, apakah faedah ataupun kegunaan dia ni? Senang saja. Komputer-komputer kita ataupun apa saja device kita ni gunakan ICMP ni untuk beritahu dua benda. Dia sama ada nak beritahu tentang satu information ataupun dia nak beritahu ada masalah. Ingat tu je. Faham lah? Saya ulang lagi sekali. ICMP ni, device kita gunakan untuk buat dua benda. Dia nak beritahu tentang sesuatu maklumat ataupun dia nak beritahu tentang satu masalah. Okey, faham? So, bila kita bercakap pasal ping ni, mereka ni sebenarnya sedang bertukar maklumat tentang satu information. Itulah cerita dia. Okey, faham? Okey, balik kepada kotak-kotak yang saya kata tadi. Bila kita bercakap tentang ping ni,
komputer A ni sedang hantar sesuatu benda. So, benda apa yang dia hantar? Okey, mari saya padam balik. So, saya tulis dekat sini. Kita tahu bila komputer nak buat ping, dia akan hantar benda yang dipanggil ICMP. So, ICMP ni pula, dia ada banyak benda. So, daripada benda-benda yang dihantar tu, dia ada dua kategori. Satu yang dia beritahu maklumat, satu lagi dia beritahu masalah. ICMP yang duk guna untuk ping ni, dia guna dengan menghantar maklumat. Dia nak beritahu maklumat. Okay. So, bila saya kata dia hantar benda ni, apa benda betul-betul yang dia hantar tu? Komputer kita ni, kalau A ni, dia akan hantar satu benda, nama dia echo request. Ni nama benda tu. Okay, mari saya cerita lagi detail sikit lah. Dia ada lebih kurang 256 jenis mesej dalam ICMP ni. Dalam 256. Ada macam-macam, ada banyak. Separuh daripada tu untuk cakap pasal maklumat. Separuh daripada tu untuk cakap pasal masalah. Cerita pasal problem je. Benda ni dalam kategori maklumat. Okay. So, komputer saya kan, bila saya kata, okay, komputer A, sila ping komputer B. Apa yang dia buat adalah, dia akan hantar dekat komputer B, echo request. Sejenis kotak yang dalam dia tu, ada benda ni. Okay. So, apabila B dapat kotak tu, dia buka-buka, dia kata, oh, saya dapat satu benda yang bernama echo request daripada A. Maka B tahu dia kena buat sesuatu. Dia wajib menjawab kalau tak ada orang halang dia. So, dia jawablah balik. Okay. B jawab pakai apa? Dia akan jawab dengan satu benda nama dia echo reply. Tu cerita dia. Kenapa saya kata dia kena menjawab kalau tak ada orang halang? Sebab kalau nak ikutkan, komputer kita semua ni, programmer dia dah set elok-elok. Kalau hang terima echo request, hang reply balik dekat dia dengan echo reply. Tu je cerita dia. Tapi, kita boleh buat supaya dia tak reply balik. Nanti saya akan masuk cepat tu pula. Okay. So, nak faham? Bila anda tengah duk buat ping, ataupun komputer anda tengah duk buat ping, ataupun handphone anda tengah buat ping, dia sebenarnya tengah duk hantar dua benda ni. Tu cerita dia. Dia hantar echo request, kawan yang dia ping tu hantar balik echo reply. Masa yang dia ambil untuk nak hantar request dan reply tu, itulah yang dipanggil latency, masa untuk ping tu. Okey? Faham? So, sekarang anda dah tahu dia hantar apa. Okey, so sekarang saya tunjuk sedikit dalam topologi untuk nak lebih faham ping daripada kita duk pakai dalam internet sekarang ni. Okey, macam mana nak buat? Mari saya padam ni semua. Okay, saya lukis satu benda yang paling basic lah, basic. Saya nak terangkan dekat anda supaya anda tahu apa yang menyebabkan ping tu laju ataupun lambat. Contohnya. Okay, kita bayangkan dekat sini ada satu laptop. So, laptop ni bersambung dengan Wi-Fi lah. So, dekat rumah anda, katakanlah ni adalah satu Wi-Fi router daripada Telekom. Yang panggil Unify lah, yang Unify router tu. Yang ni pun bersambung pasal Wi-Fi. So, komputer anda duduk bersembang ni. Unify ni pula bersambung pergilah ke internet. Okey, boleh. Dia bersambung ke internet. Dan katakanlah dekat internet ni, dekat sini adalah Google. Gitu. Faham? So, saya cerangkan balik topologi ni. Ini ada satu laptop dekat rumah anda. Bayangkan laptop anda yang bersambung menggunakan Wi-Fi. Saya tulis kat sini. Wi-Fi kepada router Wi-Fi yang diberikan oleh TM kepada anda, yang mana-mana ni bersambung pergi kat Telekom, pergi kat internet, yang mana kita nak bersambung pergi ke Google. Okey. Apabila anda cuba ping Google ni, maka apa yang berlaku adalah komputer anda hantar paket yang dipanggil ICMP echo request. Dia hantar benda ni kepada Google punya server. So, daripada sini, dia hantar pergi kat router ni. Dia kata, router, tolong hantar sat paket ni pergi Google. Dia pun hantarlah pergi masuk kat router Telekom. Pusing-pusing. Dia kata, halalah hantarlah pergi kat Google. Macam tu. Apabila server dekat Google dapat paket tu, dia akan jawab balik kepada komputer anda dengan echo reply. Ni. So, dia pun hantarlah balik, pum masuk ke internet, pum sampailah ke anda punya wireless router, pum sampai kat komputer anda. So, menggunakan proses ping ni, anda akan tahu berapa lama masa yang diambil
oleh komputer anda nak bercakap dengan server Google. Lagi kurang masa yang dia ambil, lagi bagus. Lagi lama masa yang dia ambil, lagi tak bagus. Itulah cerita dia. Okey, jadi bila kita bercakap pasal lama, kurang, laju semua ni, dia ada banyak faktor. Contohnya, kita semua faham satu benda. Kalau anda menggunakan Wi-Fi, kalau anda tak duduk dekat dengan router anda ataupun settings tak elok dan sebagainya, dia berkeupayaan untuk nak naikkan lagi ataupun nak lamakan lagi masa ping tu. Dia sangat beza kalau anda sambung LAN kabel direct ni. Contohnya. Okey, itu satu. Itu kalau dalam bahagian belah anda. Ada juga masalah yang berlaku dalam internet. Mungkin ada dekat mana-mana ni slow ke apa ke, yang menyebabkan masa daripada komputer anda ke Google ni makan masa lagi. So itulah dia. Benda yang dalam komputer belah rumah anda ni, anda boleh buat macam-macam. Anda boleh tukar device, upgrade router semua. Tapi kalau benda yang melibatkan internet ni, tak banyak benda yang kita boleh buat. Sebab ini sebelah ISP. Okey, boleh? Nampak? Alright. So, menggunakan ping ni lah yang mana kita boleh buat beberapa benda. Okey, contoh kan. Okey, tadi sebelum tu saya akan terangkan dulu. Kalau nak ikutkan asas dalam rangkaian komputer ni. Mari saya padam ni sekejap. Ingat tak mula-mula saya kata, untuk benda pertama, ping ni kita nak tengok mati ataupun tidak device tu. Tu yang pertama. Benda yang kedua, kita nak tengok dia punya latency ataupun masa yang dia ambil untuk bercakap tu. Okey, mati ataupun tidak ni, dia ada banyak faktor. Mari saya tolong tunjuk satu benda dekat anda. Katakanlah ada 2 biji komputer macam tadi juga. Okey, macam ni. Ni komputer A bersambung dengan komputer B. Secara default ataupun secara asasnya, kita punya komputer ni memang dah didesign apabila kita hantar ICMP echo request tu, saya tulislah ECHO echo request ni, dia kena reply balik. Dia kena reply balik dengan echo reply. Okey, itu dah diset dalam Windows anda, dalam Mac, dalam semua benda lah. Perangai ni memang perangai semula jadi. Ini memang dia punya protokol dia. Dia kata kalau hang terima echo request, hang wajib reply dengan echo reply. Tapi kita boleh set untuk supaya benda ni tak jawab. Tu salah satunya. So kenapa kita nak buat benda tu? Kadang-kadang orang fikir pasal security. Kadang-kadang orang tak mau orang duk menyemak network dia dengan benda-benda macam ni. So dia kata hang tak payah reply lah, hang terima, hang duk sengap sudah. Kita tahu hang sentiasa hidup. Contohnya. So biasanya kalau dekat tengah ni ada benda yang boleh menghalang benda ni, maka anda tak akan dapat jawapan ni. Kadang-kadang. Tu cerita dia. Dia macam-macam lah senario dia. So, senario yang paling umum, kalau anda tahu komputer duduk kat mana, kalau sebelum ni selalu elok aja ping, tiba-tiba satu hari tak boleh ping, kebarangkalian dia mampu. Boleh jadi. Kebarangkalian kedua pula, orang yang jaga komputer tu tak bagi dia reply. Dia letak polisi dan tu, dia kata, hang terima ping, hang tak payah jawab, hang sengap sudah. Okey, tu mungkin. Ataupun sekiranya server ni duduk dekat dalam tempat-tempat yang besar macam Google ke Facebook ke apa ke, dia boleh letak benda-benda seperti firewall ataupun device-device dekat depan dia ni untuk menghalang daripada hantar benda ni sekalipun. Sebab dia tak mau menyemakkan network dia. Itu salah satulah. Okey, boleh? Alright. So, ini semua adalah penerangan asas tentang ping ni. Mai saya tunjuk dekat anda betul-betul dalam komputer kita tu macam mana rupa echo request, echo reply ni. Okey, kalau tadi kita duk bersembang pasal teori ping tu, sekarang saya akan tunjuk dekat anda dia punya praktikal. Okey, untuk nak buat ping ni kita boleh guna laptop ke PC ke apa, yang tu lah paling mudah lah. Dan kalau anda pakai Windows, anda boleh buat ping ni menggunakan satu benda yang dipanggil command prompt. Kalau saya macam sekarang ni tengah duk pakai Mac, maka saya akan gunakan benda yang dipanggil terminal macam ni. So, kalau saya nak suruh komputer saya ni ping, saya kena tulis command dekat dia untuk dia tahu nak buat apa dan nak pergi ping ke mana. Contohnya, saya nak komputer saya ping ke Google. Jadi, saya buat arahan macam ni. P-I-N-G, ping ke google.com. So, apa maksud arahan ni? Saya kata, komputer, hang tolong ping google.com. Ayat dia macam tu. So, bila saya tekan enter, dia akan buat macam ni lah. Tup.
Okey, apa yang anda tengah tengok dekat sini ni, kalau saya besarkan balik, ini ni sebenarnya adalah jawapan daripada Google ke komputer saya. 74.125.24.138 itu adalah alamat IP server Google yang saya tengah ping. Dan dekat tepi ni pula, masa ni adalah yang diambil daripada komputer saya nak pergi ke Google dan Google nak reply balik kat saya. So kalau anda tengok dekat sini, setiap paket yang dihantar ni adalah dalam lebih kurang 9 milisecond macam tu. So bila saya buat command ping dalam Mac ni, dia akan buat benda ni secara berterusan. Dia hantar, dia terima. Dia hantar, dia terima. Dia akan buat benda ni sampai saya suruh dia stop ataupun sampai elektrik rumah saya habis. Macam tu lah cerita dia. Okay. So sekarang anda nampak benda ni macam ni kan? Okay, kalau macam ni macam susah sangat saya nak tunjuk. So saya akan tunjuk dekat anda nak hantar satu ping sahaja. So macam mana saya nak buat macam tu? Saya boleh tulis command macam ni. Saya kata ping -c. Kalau yang ni mungkin untuk Mac lah kan. -c itu maksud dia apa? C itu masuk count. Itu, tapi tak payah tulis count. Saya tulis C je. Saya nak suruh dia hantar satu paket ke google.com. So saya ulang balik command ni, saya kata komputer hang tolong ping satu kali ke google.com. Macam tu. So bila saya tekan enter, dia akan bagi satu reply sahaja. Saya hantar satu paket ke Google, Google reply kat saya satu kali. Tu cerita dia. Okey? So kalau anda tengok dekat sini, masa yang dia ambil nak pergi ke Google dan patah balik kat rumah saya ni 9.232 milisecond. Okey. So ini ni anda nampak daripada segi penggunaan. Ingat tak tadi saya dah cakap dekat anda, komputer kita hantar benda dan komputer kita terima benda. Okey, mai saya tunjuk dekat anda benda apa. Okey, so bila anda nak tengok benda-benda ni, anda kena gunakan satu application yang nama dia Wireshark. Benda ni. Wireshark ni apa dia? Ini adalah satu application yang boleh capture ataupun dia boleh tangkap semua paket yang keluar dan masuk komputer anda. Orang yang buat network analysis suka pakai benda ni. So daripada application ni kita boleh tahu, kita boleh cakap lah, contohnya saya boleh kata, Wireshark aku nak hang capture semua paket yang keluar kod Wi-Fi. Ataupun Wireshark aku nak hang capture semua paket yang keluar kod LAN. Contohnya. Okay. So, saya akan buat satu video untuk nak menerangkan pasal Wireshark, tapi dalam kes ni saya akan tunjuk saja dekat anda dulu noh. Okay, so mari kita tengok macam mana rupa ping tu. Alright, so macam saya terangkan tadi, ping ni menggunakan satu benda yang dipanggil sebagai ICMP echo request, lepas tu dan echo reply lah. Ni saya saja tulis lah, saya tulis nak bagi anda ingat balik, ni bukan command tau. So, komputer saya akan hantar echo request, maka Google tu akan bagi balik ICMP echo reply. So, dalam Wireshark ni saya akan kata dekat dia, Wireshark, aku nak hang tunjuk dekat aku semua benda pasal ICMP. Nampak ni? Saya tolong zoom sikit. Bila saya tulis dekat sini, ini maksudnya saya tengah nak buat filtering. Sebab komputer saya cakap macam-macam. Saya tak mau dengar pasal benda lain. Saya nak dengar pasal ICMP saja. Okay, saya turun dulu. Dan lagi satu saya kena tunjuk dekat sini, komputer saya dia ada beberapa jalan nak keluar. Contohnya dia ada Wi-Fi, dia ada benda tu, dia ada benda ni. Saya kata dekat Wireshark ni, saya kata, Wireshark, hang cuma tengok dia keluar kod internet LAN tu saja. Ni, Ethernet. Saya tekan kat sini. Apa maksud Wireshark yang duk tengok internet LAN? Maksudnya, saya kata dekat dia, cara-cara lain, laluan lain saya tak mau tahu. Saya nak tahu semua trafik yang duk keluar masuk melalui network kabel dekat komputer saya ni. Jadi kalau anda tengok dekat sini, banyaklah dia. Okay, so kalau saya buang ni, saya padam ni sekejap. Anda tengok kalau saya besarkan sikit sebagai pengenalan ARM lah ni. Ni pengenalan ARM. Inilah dia benda yang duk masuk keluar dekat komputer saya sekarang ni. Ada macam-macam. Anda tengok dekat sini, source ni daripada mana, destination ke mana, apa benda protokol tu. Ni yang saya kata tadi, kotak merah ke, kotak biru ke, kotak biru putih ke, apa benda ke. Alright, so nampak, komputer kita sebenarnya duk bersembang macam-macam. Walaupun saya tak buat apa sekarang ni sangat dekat komputer, tapi tengok, macam-macam orang duk bersembang. Itulah cerita dia. Tapi ini, kita masuk dalam video lain. Sekarang saya tunjuk pasal ping. Okay, saya filterkan ping. Jadi sekarang ni, application Wireshark ni, dia akan monitor saya punya ping. Saya kecilkan dia sikit.
dan saya ulang balik command tadi tu. Okey, saya kata ping 1 kali ke google.com. Alright, so saya tarik ni bahagian atas bagi anda nampak sikit dan saya tekan enter. Okey, anda nampak bila saya tekan enter, dia keluar benda ni. Okey, kalau anda tak nampak dekat situ, saya tolong zoom sikit. Okey. Kalau anda tengok, nampak nah? Ini adalah IP komputer saya. 192.168.1.253 ni, ini IP komputer ni. Itu maksudnya alamat komputer ni. IP tu benda apa kalau anda tak faham? Anda bayangkan IP tu macam nombor telefon. Ni adalah nombor telefon komputer ni. Alright? Yang bawah ni pula adalah nombor telefon Google. Jadi kalau anda tengok dekat atas ni, nampak tak dia kata? Bila saya ping google.com, Google ni nombor telefon dia sekian-sekian ni. 172.217 ni semua ni. Dan dalam Wireshark ni, dia tunjuk. Mula-mula komputer saya hantar pergi ke Google. Nampak? Source daripada komputer saya pergi ke nombor telefon Google. Lepas tu nombor telefon Google reply balik dekat saya. So benda apa yang dia hantar, mai saya double klik dekat sini. Okey, kalau anda tengok ni, dia nampak ada macam-macam. Okey. Ini adalah paket yang komputer saya hantar pergi ke Google. Ni rupa dia, nak kenal. Apakah benda ni? Ni nampak dia tulis Internet Control Message Protocol. Kalau tak nampak, saya zoom lagi sampai pecah skrin ni. Internet Control Message Protocol. Ini adalah kotak biru putih tu. Dalam ni, apa yang dia hantar? Dia hantar benda ni. Echo request. Komputer saya hantar. So, bila komputer saya hantar echo request, maka si Google ni menjawab dengan benda ni. Saya tarik ni turun sikit. Nampak? Dia jawab echo reply. Itulah cerita dia. Dan kalau saya buat secara, saya tunjuk dekat skrin ni pun, anda akan boleh nampak komputer saya hantar echo request, Google hantar echo reply. Itulah dia asas kepada ping. Jadi kalau orang tanya lepas ni, ping ni benda apa? Ping ni sebenarnya komputer kita duk hantar paket ke server tu dan server tu reply balik. Dia hantar apa? Dia hantar mendatang ni. Nama dia ICMP. ICMP tu guna dia untuk apa? Dia guna untuk dua benda. Sama ada nak beritahu pasal masalah ataupun sama ada nak beritahu pasal maklumat something-something. So benda ni dalam kategori maklumat something-something tu lah. Okey, nampak? So, inilah dia apa yang sedang berlaku apabila anda buat ping. Jadi, itulah dia penerangan tentang ping. Jadi, saya harap episod ni akan dapat membantu anda untuk lebih memahami proses ping tu. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi seperti biasa, kalau episod ini membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Okey, dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, maka tuliskanlah di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan anda secepat mungkin. Okey, apa pun saya ucapkan terima kasih kerana menonton video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.